Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa'ada fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbalan, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamil tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahu adzim. Maka bertemu Adam daripada Tuhannya beberapa kalimat taubat, diilhamkan akannya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maknanya, hai Tuhan, kami telah zalim kami akan diri kami, dan jika tidak Engkau ampun bagi kami dengan Engkau rahmat akan kami nescaya jadilah kami daripada jumlah segala orang yang kerugian. Maka mendoalah Adam dengannya, fataba alaih, maka terima taubat Allah atasnya, innahu huwat tawwabur rahim, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang banyak menerima taubat hamba-Nya lagi amat kasih sayang. Shadaqallahu adzim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam ini kita bertemu di surau kita ini untuk kita sambung kuliah tafsir kita. Mudah-mudahan kuliah tafsir kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita baca ayat 36. Ayat 36, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dekat kita bahawasanya Adam AS ni telah digelincirkan oleh syaitan. Gelincir di sini maksudnya dipengaruhi. Iblis atau syaitan ni dia mempengaruhi Adam AS supaya Adam AS ni langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa perintah Allah Ta'ala pada masa itu? Perintah Allah, jangan makan, jangan hampiri pokok khuldi. Pokok khuldi itu jangan pergi dekat. Pergi dekat tak boleh, makan lagi-lagi dah tak boleh. Tapi Adam AS ni telah dipengaruhi oleh Iblis, laknatullah alaih. Iblis ni dia mempengaruhi mula-mula sekali Hawa, dan Hawa pergi makan, dan Hawa ni pula dia pergi pengaruhkan balik kepada Adam AS, menyebabkan Adam AS pun makan buah khuldi. Disebabkan dia makan, maka ada implikasi. Apa implikasi ni? Dia hamba keluar daripada. Memang setan kerja dia mempengaruhi manusia. Sebab Iblis dulu dia tak puas hati dengan Adam AS. Dia minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mempengaruhi anak-anak Adam, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi izin kepada Iblis untuk mempengaruhi anak Adam. Tetapi Iblis tak akan berjaya mempengaruhi anak-anak Adam yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaedah mempengaruhi itu benda biasa, macam-macam cara lah pula. Kalau tengok kita tafsir macam mana Iblis mempengaruhi Adam AS. Ada ulama tafsir kata dengan cara Iblis tu dia masuk dalam ular, dan ular pula dia masuk dalam syurga, dan situ tu Iblis ni dia boleh mempengaruhi Adam dan Hawa. Ada satu tafsiran. Tafsiran yang kedua pula Imam Ibnu kasih sebut dia remote kau jauh. Maknanya Adam AS tu dengan Hawa dalam syurga, Iblis duduk kat dunia. Bila duduk dalam dunia tu dia remote kau jauh. Macam mana dia kontrol tu menyebabkan Adam dan Hawa pun terpengaruh. Mungkin sistem remote control tu ambil daripada ayat Quran ni, maka dia kot. Anak rasa lah, sebab bila anda baca tafsir Imam Ibnu Katsir ni, nak terbayang remote control. Macam mana cukup jauh dia boleh kontrol. Rupa-rupa kita tafsir kupang kan.
Iblis laknatullah alaihi dah guna dah kaedah remote control. Dia kontrol kau jauh Adam AS. Dan akhir sekali Adam terpengaruh. Itu dululah. Kalau sekarang ni ada iblis mempengaruhi juga kita anak-anak Adam. Cuma ni iblis tu dia tak datang sendiri, tapi dia bina dia punya tentera. Dia ada general-general dia adalah orang-orang yang nantikan dia tu, namanya syaitan. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa kerja syaitan? Yuwaswisu fi sudurin nas, menwas-waskan di dalam hati manusia. Hati manusia ni dia ragu. Kita ragu-ragu je dengan Islam. Sama ada ragu-ragu tu daripada yang meragu-ragukan kita tu jin, ataupun yang meragu-ragukan kita adalah manusia. Minal jin wan nas, kan? Qul a'udzu birabbin nas. Allah Ta'ala sebut, katakanlah Muhammad, aku minta perlindungan dengan Tuhan manusia. Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala pun sebut ada satu setan yang kerja meragu-ragukan manusia, namanya Al-Khannas. Al-Khannas, apa kerja Al-Khannas? Yuwaswisu fi sudurin nas, yang menwas-waskan di dalam hati manusia. Siapa dia? Minal jin nanti manas, daripada kalangan jin dan juga manusia. Allah Ta'ala sebut ni jin, setan, manusia tu setan. Siapa dia punya bos yang mula-mula sekali yang pergi mempengaruhi manusia dan juga jin untuk jadi setan ni? Iblis laknatullah alaihi. Iblis dulu tak puas hati dengan Adam AS, dia dah try dan ganggu Adam, dah berjaya. Dan dia bina pula tentera-tentera di kalangan manusia dan jin untuk mempengaruhi anak-anak Adam kita lah. Macam mana? Kalau iblis daripada setan daripada kalangan jin, dia pergi bisik kat kita. Semayang tu tak ingat rakaat kadang-kadang, bukan? Kalau tengah ada semayang tu kadang-kadang dia duk usolli 40 kali tak masuk. Ada juga kadang kan. Yang ada pula ni kadang-kadang dia baca kuat-kuat satu hal, kuat baca pula tu ragu-ragu. Dia alhamdulillah 40 kali tak masuk alhamdulillah. Nak masuk lillah tu pula demam. Tak masuk lagi. Kita hak dengar tu pun dah penat. Cuba kita bayangkan orang yang baca tu lagi penat. Dia alhamdulillah. Kita kat tepi ni pula lagi penat. Sebab apa? Sebab kita dah baca ihdinas siratal mustaqim dah. Masa nak masuk ihdinas siratal mustaqim, aku baca lagi Ar-Rahman tadi. Ni perangai juga ni kan, kadang-kadang ada di kalangan kita. Jangan nak buat kerja macam tu. Anak cerita ni bukan salah cerita, memang real berlaku. Kalau pergi dekat masjid Kampung Baru, anak tak tahu lah budak ni ada lagi tak ada. Ada seorang budak dekat masjid Kampung Baru, kalau dia pergi semayang, dia akan pakai serban, ikut serban dia panjang, lepas tu dia akan tutup muka. Anak tak tahu kenapa. Dia pakai serban tu dia tutup muka gitu. Macam plastik tu lah. Dia tutup muka tu kan. Lepas tu bila semayang dia buka. Bila dia buka dia semayang. Masa dia semayang tu kita dah tension awal. Sebab bila dia angkat takbir tu dah Allah tak masuk. Sakit jiwa dah situ tu. Dan anak bila pergi tu, mula-mula sekali anak nampak, anak tengok bila budak tu masuk, budak-budak orang-orang tepi tu pakai lagi. Begitu, pindah ke air. Kita tak tahu, kita tepi dia lah. Masa dah tepi tu baru kita faham, patutnya aku dulu lagi kena lagi. Tepi macam tu kan. Jadi kita semayang lah tepi dia. Yang kita pelik lagi tu, masa dia sujud tu, kenapa dia letak tangan dekat bawah tu, dia letak dahi, patah dahi, dia tepuk kat atas kepala. Anak lagi tak faham. Dia ni anak kata, gila mana bolong tepi aku ni. Dia ada manusia macam tu kan. Dia ragu-ragu ketika dia sedang semayang. Ada sebab kita berlambak kerja macam tu kan. Kadang-kadang ambil semayang tu kita pun confuse. Ni ambil semayang ke mandi wajib? Bukan soalan kan. Sebab dia basah tu bukan basah biasa, basah lancun tau. Dia memang masa nak pergi ambil semayang tu dia kena buka baju. Kalau dia pakai baju memang nampak dia mandi wajib. Bukan mandi biasa, mandi wajib pula. Cerita dia berat. Dia ragu-ragu tu sampai tahap itu. Memang ada manusia sebegitu. Cuba kita fikir balik, siapa punya kerja yang meragu-ragukan kita masa kita semayang sampai kita tak ingat rakaat, doa kat takbir 40 kali tak masuk-masuk tu, siapa punya kerja? Namanya Al-Khannas. Al-Khannas tu daripada kalangan jin. Dia ada satu lagi manusia. Manusia ni pun dia orang macam setan, orang dia ada. Dia mempengaruhi kita. Tugas dia mempengaruhi kita supaya kita ragu-ragu dengan kebenaran. Sifat kita sebagai manusia ikut Nabi Muhammad SAW, kita nak cerita kebenaran. Itu sifat kita. Orang dulu mempertahankan kebenaran sampai titisan darah yang terakhir, sampai mati. Macam sahabat-sahabat Nabi dulu berperang untuk menegakkan kebenaran, mati je. Nabi SAW sendiri tu berperang sampai darah. Perang Uhud tu kan, perang Uhud tu macam mana orang boleh balik batu pada Nabi SAW sampai gigi Nabi pun berdarah. Macam mana orang buat pada Nabi SAW sampai pada Nabi SAW terluka. Ini dibuat oleh orang dulu.
Tapi Nabi Muhammad SAW sabar, teruskan perjuangan sebab untuk menegakkan kebenaran. Tiba-tiba dalam keadaan kita menegakkan kebenaran, ada pula orang yang meragu-ragukan kita dengan kebenaran yang telah kita bawa. Ada, biasalah mana-mana lebih-lebih dari dekat-dekat pilihan raya lah. Berlambak lah kan. Hari ni dengar ceramah mana tu macam kita dengar. Ada cerita macam tu, ada cerita macam ni satu betul, tak tahu ni pening gitu. Bahkan sila al-Quran yang tak betul-betul macam Quran. Sekarang macam Quran tau. Tension. Orang tanya soalan kan, Ustaz ni mana satu nak ikut ni dulu macam Quran ni. Jadi baca hadis tu, baca hadis sudah macam mana nak jawab. Susah juga tu kan. Anak nak kata parti A, tak boleh nak kata parti B, tak boleh sebab punya Ustaz. Kata parti A lah, parti A. Nampak macam bias pula kan, orang tanya hukum kan. Tanya hukum, kata hukum kita nak bias. Last sekali, anak kata macam ni lah, sifat Islam itu dia tidak akan sokong zalim. Itu point ni senang. Sebab semua agama ni ajar kita kena buat adil. Semua agama ni ajar kita kena lawan zalim. Hindu ajar lawan zalim, Buddha ajar lawan zalim, Kristian ajar lawan zalim. Takkan kot Islam ajar sokong zalim? Itu soalan kan. Jadi Islam tu sendiri sifat dia adalah lawan zalim. Memang banyak bukti dalam Quran dan hadis Nabi SAW menandakan benda adil ni perlu ditegakkan dan benda zalim ni perlu dilawan. Quran sendiri ajar projek pembunuhan itu wajar dilawan. Jadi projek pembunuhan. Apa tindakan-tindakan projek pembunuhan? Kalau zaman dulu Fir'aun fastakhaffa qawmahu fa'ata'u. Fir'aun tu dia merendah-rendahkan akal rakyat ni supaya rakyat ni boleh taat dekat dia. Ini projek pembunuhan pada zaman Fir'aun. Zaman sekarang ni tak boleh masuk TV. Itu antara projek pembunuhan tu. Dia boleh cakap dalam TV kan. Nak menipu dia tu. Jadi kita jangan dibodohkan. Ingat situ kan. Jadi projek pembunuhan ni adalah akar bagi kezaliman. Orang ni jadi zalim, dia ada punca dia. Dia ada punca mata air. Kalau air tu berjalan, dia ada punca mata air. Kalau pokok tu berdiri tegak, dia ada akar dia. Akar bagi pembunuhan, akar bagi kezaliman itu bermula pada pembunuhan. Pembunuhan itu dipanggil sebagai akar bagi kezaliman. Orang ni dia boleh buat zalim bila rakyat bawah dia bodoh. Bila rakyat dia bodoh, dia mudah nak zalim, buat zalim, nak tindak orang kan. Di barat, orang rakyat dia orang tidak boleh, pemerintah di sana dia tak boleh nak buat zalim pada rakyat. Sebab apa? Sebab rakyat dia tak bodoh. Sebab apa rakyat tak bodoh? Sebab sistem pemerintahan dia orang tu bagus. Antara bagus sistem pemerintahan dia orang, bila Obama nak lawan dengan Romney boleh masuk dalam TV. Tapi dekat Malaysia kalau Anwar Ibrahim nak lawan dengan Najib, bagi amat tak ada masuk TV. Nampak beza. Sebab Malaysia ni dia ada projek pembunuhan. Projek pembunuhan tu dibuat orang nama Najib. Contohlah, ni macam KP Pelawai pula cakap ni. Kan, tapi nak bagi tahu je. Bila kita tengok antara dua tu, kita kena fikir nombor satu, siapa yang buat adil, siapa yang buat zalim. Itu benda kita kena fikir kan. Orang nak baca Quran semua Syekh. Sebab orang kadang-kadang dia nak menegakkan kebatilan pun dia boleh baca Quran. Baca Quran, dia bacalah ayat ke mana pun untuk menyatakan macam dia betul, walhal tak betul pun. Biasalah kita nak beli barang kadang-kadang kena tipu, betul lah. Kalau tipu tengok label bagus dekat depan, tiba-tiba kat dalam tu la ilaha illallah, darian buruk. Tapi masa jual darian, wallahi bagus. Tu cara goreng. Kita pula bawa cerdik, terima. Kemudian nama Allah biasa lah tu. Zaman dulu orang nak jual barang, Syekh nak bagi laku sumpah nama Allah tu zaman dulu. Zaman sekarang dia tak sebut lah wallahi, dia sebut al-wasatiyah. Tu yang sekarang kan. Apa beza, serupa je, cuma nama dia lazy sikit tu je. Tapi tujuan matlamat, kandungan, skrip serupa, pentas dia berbeza, tahu. Tu hakikat lah. Dan sebenarnya hakikat itu pernah dilakukan oleh Iblis laknatullah alaihi terdahulu. Dia mempengaruhi Adam, menyebabkan Adam AS terpengaruh makan buah kunci. Bila makan tu fa akhrajahuma mimma kana fi, Allah Taala pun keluarkan Adam dan Hawa itu daripada syurga dan jadilah mereka seperti mana sedia kali. Jatuh dekat dunia jadi sedia kali, tak seperti mana di dalam syurga. Dan Allah Taala kata walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kata Allah SWT ada sesungguhnya manusia itu di atas muka bumi itu sebagai mustaqarrun. Mustaqarrun ni maksud dia adalah tempat bertetap. Inilah tempat dia orang nak duduk wahai manusia. Wa mata'un, dan tempat mereka berseronok ila hin, kepada satu ketika, iaitu dimasukkan sebagai hari kiamat. Allah Taala sebut benda ni di dalam Al-Quran. Okey, tak, itu dulu kita belajar dalam kuliah kita lepas, kita berhenti sekat tu. Hari ini insya-Allah kita sambung ayat. Allah Taala sebut fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwab
Subhanahu wa taala dan telah terilhamlah oleh Adam alaihissalam dari Tuhannya, kata Allah taala. Fataba dengan beberapa kalimat. Fataba alaih, kemudian Allah taala menerima taubat Adam alaihissalam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang sangat menerima taubat dan juga Tuhan yang Maha Penyayang. Kata Allah taala. Ayat ke-37 dari surah Al-Baqarah. Kalau ada buka kitab ni, buka surat 15. Dalam kitab ni lah, kalau buka kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Apa maksudnya? Maksudnya telah terilhamlah oleh Adam alaihissalam daripada Tuhan ni. Kita kena ingat dalam hidup kita ni kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu, yang ilmu kita dapat ni banyak jenis. Ada ilmu ni kalau tengok dalam kitab tafsir, dia sebut ilmu yang manusia ni dapat ni ada 4 jenis ilmu. Yang pertama disebut sebagai ilmu wahyu. Allah Taala bagi kepada para nabi. Kita tak dapat kita tak dapat ilmu wahyu sebab kita bukan nabi. Nabi-nabi dulu Allah Taala bagi ilmu khusus pada dia orang yang kita tak dapat. Nabi-nabi je dapat ilmu wahyu. Walaupun kita buka fakulti ilmu wahyu, tapi orang belajar kat situ tak dapat wahyu. Masuk fakulti ilmu wahyu tu belajar apa yang telah diwahyukan kepada nabi dulu je. Satu. Yang kedua dia panggil ilmu kasbi. Ilmu al-kasbi. Ilmu kasbi di mana ilmu yang kita dapat hasil daripada belajar. Kita kena macam itu Syekh, sebab kita ni bangang, lepas tu kena belajar. Sifat bagi orang bangang kena belajar. Dan kita jangan duk belagak sangat dengan apa yang kita tahu dan kita pula rasa kita lah profesor semua tahu. Jangan. So manusia ni dia tak ada absolute, dia tahu semua, tak ada. Ustaz tu ilmu banyak macam mana pun ada bangang ni. Betul lah tu Ustaz ni alim macam mana pun, baca buku banyak macam mana pun, ada bodoh ni. Kadang-kadang ada budak-budak kecil tu tak pandai mana pun, tapi bila dia sebut ilmu baru boleh belajar macam ni. Ini sifat kita sebagai manusia. Bermakna ada benda kita tak tahu. Bila ada benda kita tak tahu, kita kena belajar. Dan kita belajar itu namanya ilmu kasbi namanya. Kedua, ilmu kasbi. Yang ketiga dipanggil ilmu laduni. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang soleh ni. Orang taat dengan perintah Allah SWT, Allah Ta'ala bagi ilmu laduni. Macam Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Khidir AS. Itu ilmu laduni tu. Dia boleh buat satu benda dan dia tahu apa yang bakal berlaku. Canggih tu lah ilmu dia. Kita tak tahu, kita tahu apa berlaku akan datang, tak tahu. Kalau kita buat pun itu semua goreng-goreng, andaian je. Ada juga kadang-kadang ulama ni dia buat satu fatwa berdasarkan kepada andaian. Ada dulu. Kalau baca kitab mazhab Nabi, antara benda andaian yang dia orang pernah buat, dia orang kata kalau kita dah tawaf ni keliling Kaabah, diandaikan kalau kita tawaf di atas Kaabah, boleh ke tidak? Ada juga fatwa lagu tu. Anak baca terlalu ada juga. Anak fikir mungkinlah ulama mazhab Nabi dulu tengah-tengah duk tulis kitab dia berkhayal kot. Teringat nenek kebayang maka ni aku. Nek nyapu tu kan boleh terbang. Ada pun timbul fatwa agak-agak lah. Kalau kita tawaf di atas Kaabah sah tak tawaf kita kalau ada juga fikir lagu tu. Ni orang dulu lah, orang dulu punya kerja kan. Fatwa-fatwa pelik. Kalau baca dalam kitab Imam An-Nawawi Majmu' Syarhul Muhaddam, dia disebut macam mana kalau seorang budak kecil yang umur kurang 2 tahun telah minum susu isteri dia. Tengok. Budak umur kurang 2 tahun minum susu isteri. 2 tahun kahwin dunia. Tapi ulama ni dia fikir tak, dia boleh fikir. Saja dia berkhayal dia keluar satu hukum. Agak-agak lah. Kalau ada seorang budak umur kurang 2 tahun, dia minum susu seorang perempuan dan perempuan lah isteri dia. Contoh. Ada orang perempuan tu dia dah kahwin, lepas tu dapat anak, lepas tu bercerai, dia tengah menyusukan anak. Tiba-tiba yang perempuan, yang janda ni, yang ada anak kecil ni, dia tengah menyusukan anak ni, dia pergi kahwin seorang lelaki. Dan lelaki itu pula umur kurang 2 tahun. Contoh ni andaian. Ulama dulu dia boleh fikir ni. Anak pun tak faham macam mana dia boleh fikir. Andaian. Dan minum susu tu pula dengan 5 kali kenyang. Agak-agak budak ni jadi suami susuan atau tidak? Suami susuan dia setelah suami susuan ni tak ada. Yang ada ni anak susuan. Dia tak ada suami susuan ni tak ada. Tapi Imam An-Nawawi ni bukan dia tu. Dia sebut, dia kata kalau betul ada sungguh budak umur kurang 2 tahun dan dia kahwin pula, macam mana cara kahwin Allah Alam. Adalah cara akad nikah budak kecil umur 2 tahun tu kot. Allah Alam lah. Contoh ni kalau ada ni, cerita ni tak ada. Tapi ulama dulu dia fikir, dia khayal, dia buat kan. Contoh kalau minum juga cukup 5 kali kenyang, maka
budak itu walaupun suami dia sudah dikira sebagai anak susuan, maka terpasanglah nikahnya. Ingat umur kurang 2 tahun. Tapi kalau lebih 40 tahun, 40 kali kenyang pun tak apa. Masalah. Kadang-kadang ada ni dia silap kes seorang suami minum susu isteri dia tu. Ada kan. Dia balik rumah tengah hari kering tekak, tak tahu nak minum apa ni. Yalah musim-musim belah raya, pimpin belah raya. Kuat sangat, ceramah sama, ceramah sini, pergi ceramah sampai kering tekak, balik-balik calon belah raya ni, calon tempat kita lah contoh lah ni. Kering tekak ni balik rumah buka peti ais, tengok ada satu air botol besar penuh dengan air susu. Dia tengok dengan sejuk, nampak pula buah-buah air kat luar, dia punya semangat minum tu kuat lah. Dia pun ambil minum, tengah minum, buka minum, habis satu botol satu nafas. Bini dekat keluar, dekat dapur, bang, siapa minum tu susu saya tu? Susu awak macam mana? Peti ais? Susu awak dekat awak lah. Kata je calon pilihan raya ni. Contoh kan, calon parti A. Contoh kan. Susu awak lah. Lah ustaz, apa ni bang, jangan minum bang tu susu saya. Saya keluar bekerja, saya simpan dalam botol. Nak bagi anak kita minum, jangan bang. Pergi khidmat Tuhan. Tak apa lagi. Saya dengar ada ustaz bagi tahu kalau suami minum susu isteri, maka suami itu sudah jadi sebagai suami susuan. Dan terpasanglah nikah. Kata bini tadi, bingung ke suami dia, pahal pula suami susuan. Contoh kan. Macam mana agak-agak dia tak ada istilah suami susuan. Tak ada. Sebab yang dikatakan anak tadi, yang suami tadi terpasang nikah, sekiranya benda ni andaian sekiranya budak suami dia tadi tu umur kurang 2 tahun. Kalau suami umur 20 tahun, suami umur 40 tahun, 40 kali kenyang, 80 kali kenyang, tak apa, tak ada masalah pun. Nak berebut dengan anak nombor 1 pun tak apa. Anak ambil sebelah, mak ayah ambil sebelah, tak apa. Dia tak ada apa-apa masalah pun pada nikah tersebut. Macam tu hukum, sorry lah, bicara gitu. Tapi nak bagi tahu, nak bagi tahu ulama dulu, dia pernah khayal tau, macam tu hukum. Dia pernah berkhayal. Tahu. Yang kita sebut ni itu khayal. Yang kita nak gambarkan, yang berlaku pada Nabi Khidir AS itu bukan khayal. Nabi Khidir AS itu bukan khayal. Itu memang ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Khidir. Dia boleh menyangkakan apa yang akan berlaku. Hebat. Dia boleh jangka. Ada pula zaman sekarang ni ilmu firasat. Ada juga ilmu firasat. Kita boleh jangka tahu apa nak berlaku lepas belah raya. Agak-agak kita merintah ke ataupun BN jadi pembangkang. Boleh jangka. Jangka dia senang. Dia berdasarkan pada tanda. Tandanya bila dia ucap, dislike lagi banyak pada like dalam YouTube. Kalau dia bercakap lagi, dia ucap tadi, apa dislike lagi banyak, itu macam nak ikut lah tu. Itu betul lah contoh kan. Contoh tu dia tanda, itu bukan mulai bunyi tu, itu ramalan. Ramalan macam kita tengok langit gelap ni macam nak hujan. Itu ramalan. Adakah hujan atau tidak, ketentuan Tuhan kan. Tapi selain ni kalau gelap lawan tu gambarannya memang nak hujan lah. Itu ramalan dia. Kita bila tengok YouTube, tengok dislike banyak, faham macam nak kalah lah tu. Faham dia begitu kan. Biasalah tu, tiba-tiba ramai tentera pula keluar, pergi sebut buat statement yang menyokong kerajaan Pakatan Rakyat. Maknanya ni macam nak minggu lah. Faham macam tu lah, faham je kan. Itu bukan lagu ni, itu bukan ilmu lagu ni, itu ilmu ramalan. Itu ramalan, kita meramalkan apa yang bakal berlaku. Tiba-tiba Keputusan Malaysia keluar cerita, keluar seorang tentera berucap, dia telah mengutuk pimpinan parti-parti tertentu. Dia pergi sebut pula Al-Tantuya. Kenapa tiba-tiba Keputusan keluar nama Al-Tantuya? Itu gambarannya macam Keputusan Malaysia sedang mencari bos yang baru lah. Faham dia? Itu faham dia, faham. Ini bukan ilmu lagu ni tau. Jadi dia panggil ilmu ramalan. Ilmu ramalan ni memang ada pada kita dan memang boleh tu dipelajari. Anak sendiri pun ada juga ilmu belajar ilmu ramalan, tapi tak pandai je. Kalau pandai memang berbuat. Dia ada ilmu ramalan. Kadang-kadang kita boleh kenal orang berdasar dengan style dia bercakap, dengan style SMS dia. Kita boleh agak tau. Dia pergi atas SMS gini, kita boleh faham. Mamat ni orang cakap matematik contoh kan. Anda pun dah cerita sebelum ni, anda pergi satu tempat dekat Bangi, pergi kuliah lah. Anda tak tahu jalan, tiba-tiba orang yang bagi tahu pada anda maklumat di SMS anda, dia kata ustaz akan nampak dekat Tol Bangi tu, ustaz akan nampak bulatan. Ustaz ambil pukul 3. Dalam 100 meter lebih kurang, ustaz akan nampak pula masuk ke kiri, lebih kurang dalam 200,5 meter ustaz akan nampak ni. Kita tak faham orang macam ni, orang teori matematik. Sebab apa kita kata dia teori matematik? Sebab dia boleh sebut angka dalam SMS. Tapi kalau orang yang tak teori matematik, dia akan sebut ustaz akan nampak bulatan pukul 3. Terus nanti ustaz akan nampak lampu
syarat. Apa masuk pula? Ini orang tak kira matematik. Dan dia bercerita pada kita dengan imajinasi. Dia tengah berkhayal jalan tu macam mana, masuk kiri, masuk kanan. Dia tengah berkhayal orang macam ni mesti kaki jiwa. Ni teori tau. Aku belajar tu ilmu ni tau. Aku belajar ilmu ni. Dia ada teori. Kadang-kadang kita boleh jumpa orang, tengok seorang budak perempuan, jumpa kita pergi tanya 2, 3 persoalan. Kita tanya, awak suka warna tidak? Awak suka warna tidak? Bila dia boleh sebut warna ni, warna tertentu, faham dia jiwa dia macam ni. Kita boleh tahu. Ilmu ni ada. Tapi adakah tepat? Tak semestinya tepat. Tak semestinya tepat. Ramalan ni macam kita tengok langit hitam, adakah jadi ataupun tidak hujan tu wallahu alam. Tapi kebiasaannya hujan. Kebiasaannya ada seorang orang ni main jumpa dah. Cerita, dia bercerita seorang budak perempuan. Dia kata, ustaz, macam mana nak dapat juga awet ni? Dia minta aku pula ajar. Dia nak ngorak, dia suruh aku ajar. Masalah dia. Anda kata, kita awak macam ni, Syekh. 1, 2, 3, 4. Dia try buat. Dia kata, tak jadi juga ustaz. Mari jumpa kali kedua. Cerita, tak jadi juga ustaz. Anda tanya, apa yang kamu kenal tentang girlfriend awak? Yang pertama, warna ni. Dia sebut warna ni. Okey. Dia punya matematik SPM dia berapa? Dia sebut ni. Okey, kalau macam ni lah sifat dia, cuba kita buat ni pula. 1, 2, 3, 4. Dia buat, seminggu kemudian bagi jumpa dah. Power ustaz. Jadi maknanya kita boleh menjangkakan kepada orang berdasarkan kepada tanda-tanda. Yang tu ilmu ramalan. Dan memang benda ni kadang-kadang berlaku di kalangan sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Ada. Macam ada seorang sahabat nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia ni boleh, dia nak buat fatwa pun tengok ramalan. Orang datang tanya hukum, muka merah, ahalil taubati ahalil qatili taubatun. Adakah orang bunuh orang taubat diterima? Dia tak, Allah Taala tak ampun dosa orang bunuh orang. Orang ni bila dengar lari balik. Bila lari balik tu tak lama datang pula orang lain tanya soalan yang sama. Adakah orang bunuh orang yang taubat diterima? Dia tengok orang tu, okey, Tuhan terima taubat orang bunuh orang. Anak murid ramai-ramai dengar, ish pelik tu kita dulu kata lain, hari ni kita lain. Kalau hari ni lah RTM goreng sakana. Tok guru ni lidah macam apa? Sekarang lah dia keluar pula dalam TV, keluar taubat. Macam dulu keluar barwa. Itu kan. Memang RTM kita begitu. Sifat RTM kita kan jahat tak kawan. Okey, tak apa. Lepas ni dia berubah lah tu sebab dia nampak kita nak ikut kan. Okey, tak. Jadi cerita dia sekarang kita boleh jangka orang tu dengan firasat. Sahabat-sahabat Nabi dulu ni pun berfirasat. Jadi bila seorang nak murid pergi jumpa Abdullah bin Abbas, dia kata, macam mana dulu kau kata taubat tak diterima, hari ni kau kata taubat diterima pula, macam mana? Dia kata, aku tengok muka orang tu. Kalau dia datang jumpa aku, pergi tanya fatwa, bunuh orang ni taubat diterima atau tidak, dan muka dia merah, aku yakin dia ni mesti nak pergi bunuh orang. Lepas dia bunuh orang, dia taubat tau. Jadi aku kata, jangan taubat tidak diterima supaya dia tak pergi bunuh orang. Tapi orang yang kedua tu datang, muka dia memang nampak keinsafan. Memang betul-betul dia nak bertaubat. Bila dia tanya taubat terima, betul, terima lah. Kalau kita tak terima, peras nama mak tu, puasa lah kawan tu. Nak cerita, sahabat Nabi dulu nak menyatakan fatwa, dia ada firasat. Nampak? Kita pun kadang-kadang boleh belajar ilmu firasat. Ada orang tentu pandai lah, ada orang tak pandai. Tapi boleh belajar insya-Allah. Nak belajar mana apa nak boleh ajar insya-Allah. Tapi tidak akan dikuliahkan sebab itu bahaya. Itu ilmu firasat. Ada pula satu ilmu bagi ilmu laduni. Ilmu laduni ni memang betul-betul ketentuan Tuhan. Tuhan bagi pada individu tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Antaranya Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa tu, Nabi Musa respect. Tapi sebab ilmu dia tinggi sangat. Dia boleh jangka tau. Dia boleh jangka apa nak berlaku di masa akan datang. Nampak perahu, dia runtuhkan perahu, dia pecahkan perahu tu kan. Kenapa dia pecahkan? Ada cerita dia. Mungkin pengkhianatan terhadap perahu kepunyaan anak-anak yatim. Benda tu diceritakan di dalam Al-Quran. Dia panggil ilmu apa ni? Ilmu laduni. Ilmu laduni ni Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang tertentu je sahaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada yang keempat ilmu. Dia panggil ilmu ilham. Siapa-siapa boleh dapat. Kita boleh dapat ilmu ilham. Ilham. Qabil dan Habil. Allah Ta'ala bagi ilham kepada dia orang ni untuk macam mana nak menguruskan jenazah. Bergaduh di antara Qabil dan Habil kan. Bergaduh pasal perempuan je. Dulu bergaduh dah pasal perempuan, hari ni lagi teruk yang bergaduh. Dulu bergaduh pasal perempuan, dulu bergaduh dah pasal duit. Belakang dah.
Hari ni berlaku pasal rasuah. Boleh apa? Bergaduh tetap bergaduh. Biasa lah tu. Nak cerita, nak gambarkan bila duk gaduh-gaduh tu berlaku bunuh-membunuh. Bila berlaku bunuh-membunuh,